Okey, dalam Gmail sini dia ada drive. Okey, pergi ke drive, masuk ke drive. Tujuan saya buka drive ialah supaya nanti borang yang kamu type dia automatic dia save di dalam sini supaya nanti kamu share link kepada responden, mereka jawab, jawapan dia akan masuk sini. Okey, dalam drive sini kamu pergi ke new dan dia ada Google Doc, Google Sheet, Google Slide dan juga ada Google Form ya, ada banyak Google punya aplikasi sini, kita guna Google Form. Okay, so ambil blank form. Okay, so ini adalah borang yang blank. Sekarang saya tunjukkan borang yang sudah siap. Contohnya saya selalu minta kamu orang buat latihan dalam Google Form. So ini adalah contoh jawapan yang kamu klik. Lepas itu dia akan masuk secara automatik. Okey, saya bagi contoh latihan ini ya. Ini borang yang cikgu buat. Okey, ini borang yang cikgu buat dan kamu orang klik sahaja kan. Lepas itu dia akan dapat responses. Contohnya kita bagi kepada 20 orang responden. Lepas dia jawab, automatik jawapan mereka masuk sini. So ini jawapan mereka. Okay, dan automatik pun dia ada graf keluar. So kita tidak perlu lukis graf. Dia ada graf keluar dan keluar macam ini. Okay. So contohnya soalan yang pertama tanya tentang apa dan inilah jawapan yang dipilih ya. So kita akan dapat graf secara automatik. So kalau kita buat kajian guna borang dia sangat senang. Kita tak payah lukis graf, sudah ada maklum. Baik, dalam Google Form kita buat tajuknya dulu. Okey, tajuk kita buat borang soal selidik. Kalau nak detail lagi tulis apa ni? Kerja lapangan apa? Tajuk kita ialah apa? Kajian tentang kegiatan ekonomi di kawasan mana. Okey, siapa yang buat Kim Hin, letak Kim Hin. Kemudian kucing. Ini contohnya ya, kita punya tajuk. Kalau nak lebih boleh tambah lagi. Contohnya saya nak tambah title lagi sini. Ya, saya nak tambah title lagi. Saya nak ini daripada SMK Jalan Arang dan sila isi maklumat di bawah ini. Terima kasih. Ini adalah di bawah add title description. Okay. So ini sudah siap, kita boleh tengok macam mana rupanya borang kita. Kita boleh tengok preview dia. Bentuknya macam ini. Okay. So kita balik kepada borang tadi. Kita bagi title, kita klik di atas. Okay. Titlenya automatic dia akan save. Ini semua automatic save. Kita tak payah klik save button. Okay, soalan yang pertama kita nak tanya apa? Kita nak tanya responden itu nama dia. Okay, nama dia apa? Okay. Kita nak dia tulis nama, kita pilih short answer. Okay, short answer. Dan perlu tak dia letak nama, kita kata perlu, required. Lepas tu kita nak tanya tentang alamat dia ataupun tempat kerjanya. So kita duplicate saja, kita tak payah type lagi. Kita duplicate. So dia ada sini. So kita tukar ni kepada alamat. Ini juga kita letak sebagai paragraf lah sebab mungkin alamat itu panjang sikit. So ini juga required macam tadi ya, sebab kita duplicate dia sama. So next question kita nak tanya apa?
letak umur. Okay, kita juga duplicate, tapi untuk umur kita terlalu banyak lah sebab dia bermacam-macam kan, dan kadang-kadang responden dia tak mau bagi kita umur dia takut nanti kita tahu berapa umur dia kan, kita letak range. So kita letak bawah list lah, kita buat drop down list. Drop down Okay, drop down. So mungkin yang pertama umurnya kita nak pilih orang yang dewasa, kita tak mau pilih kanak-kanak. So sampai 30 kita letak macam ni, tahun. And then next one 31 sampai 40. Next 41 sampai 50. And then 51 sampai 60. Okay, yang ini mungkin sudah retire. Okay, yang sudah retire melebihi 60 tahun. Okay, jangan bagi kepada budak sekolah untuk isi ya. So 21 and above. So ini juga sudah siap. So ini drop down itu dia akan pilih lah dia umur mana satu. Okay, so kita tengok macam mana rupanya borang kita. Ini adalah nama, alamat, okay, dan umur. Dia akan klik umur berapa. Dia klik sahaja. Okay, so ini ialah drop down. Okay, so ini ialah drop down list. Okay, next kita nak okay, betul. Kita tukar jadi multiple choice sebab dia hanya boleh pilih satu. Okay, dia hanya boleh pilih satu. So add others. Others itu kita letak minta dia tulis lain-lain lah. Kalau dia ada pekerjaan yang tidak ada senarai di atas, kita letak lain-lain. So kita pilih multiple choice. Dia hanya boleh pilih satu. Kalau tak ada dalam sini, dia pilih lain-lain. Okay, so ini pekerjaannya. So kita tengok dia punya preview. So pekerjaan macam ini, kalau dia adalah cikgu ataupun dia adalah kerja lain, dia klik sini. Kemudian dia type. Okay, mungkin dia adalah sales girl. Sales girl. Okay, macam ini. Faham? So ini adalah contoh kepentingan. Okay, apa kepentingan kegiatan ekonomi kepada penduduk? Okay, kamu orang ada baca tak? Apa kegiatan ekonomi yang penting? Apa kegiatan ekonomi? Kalau majoriti daripada orang yang tinggal di kawasan kita ni, dia kerja kilang. For example, daripada 20 orang itu, 11 orang pilih pekerja kilang. So that means kegiatan ekonomi di sini ialah perindustrian. So, apa kepentingan kegiatan ini kepada kawasan ini? So, kumpulan awak mesti tulislah apa kegiatannya, apa kepentingannya. Apa kepentingannya? Kenapa kegiatan ini penting? So, ingat, kalau soalan yang tanya kepentingan, kita mesti ada dua jenis jawapan yang kita nak. Yang pertama, kita nak jawapan yang berkaitan dengan ekonomi, dan yang kedua ialah sosial. So biasanya dalam borang kita nak letak 4 atau 5. Ya, 4 atau 5 pilihan jawapan. So, okay, yang pertama kamu Jennifer kata peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan itu adalah di bawah kategori apa? Ekonomi atau sosial. So, yang Dave kata menambah pendapatan itu adalah ekonomi. Peluang pekerjaan itu ialah memberi pekerjaan kepada manusia. So, itu adalah sosial. Ya, menambah pendapatan itu ialah kepada negara. So, itu ialah ekonomi. Okay, so satu ekonomi, satu sosial. Bagi dua lagi.
kepentingannya. Dua lagi. Fikirkan dua lagi. Kedudukan itu faktor. Kedudukan bukan kepentingan. Itu adalah faktor. Okey, memajukan kawasan. Okey. So kawasan itu akan semakin maju. Okey, so ini adalah faktor ekonomi atau sosial. Kawasan menjadi semakin maju. Dia adalah sosial. Sosial. Kawasan itu maju sebab dia adalah sosial. So dia meningkatkan kemudahan asas. So maksudnya kawasan itu ada banyak jalan raya, mungkin ada air dan elektrik dibekalkan kerana ramai orang bekerja di sini. Okay? So ini ada sosial juga. So sekarang kamu sudah bagi saya 4. Okay. Sekarang kita masuk dalam borang. So kita pilih, kali ini kita duplicate lagi. So sekarang kita pilih, dia mungkin pelajar boleh, orang yang kita jumpa, dia boleh klik lebih daripada satu jawapan, betul tak? Sebab kepentingan itu dia banyak kan, so dia boleh klik lebih daripada satu jawapan. So kita tidak lagi guna multiple choice. Kalau multiple choice dia hanya boleh klik satu. So kita type pada pendapat anda, kenapa kegiatan ekonomi di kawasan, tulis nama kawasan, siapa yang buat kajian di Kim Hin, type Kim Hin. Penting. Okay, so kita pilih check boxes. Okay, check boxes. So dia boleh tick, kalau semua betul dia boleh tick semua. Okay, so yang pertama tadi ekonomi ialah mencana pendapatan. Okay, yang kedua membuka peluang pekerjaan. Nombor 3, dia boleh memajukan kawasan kajian. Dan yang seterusnya, dia boleh membangunkan kemudahan asas. Okay? Ataupun kamu tidak guna kemudahan asas, boleh type kemudahan infrastruktur. Okay, mungkin di sini sudah dengan yang keempat, cadangan usaha-usaha menambahkan pendapatan. Macam mana orang yang tinggal di sana meningkatkan pendapatannya. Okay, kita duplicate lagi. Okay, pada pendapat anda, ataupun berikan cadangan anda cara untuk meningkatkan pendapatan penduduk. Okay. Boleh bagi feedback sekarang. Apa yang kita nak letak sini? Cadangan untuk meningkatkan pendapatan. Sekarang kamu ni, kalau duit 1 bulan, gaji 1,000 tak cukup, macam mana nak tambahkan pendapatan? Macam mana kamu nak tambahkan pendapatan, nak tambahkan gaji ni? Apa yang kamu kena buat? Kerja lebih masa, kerja online, okay? Ada lagi? Rumah kos rendah, pendapatan ini. Nak macam mana nak tambah gaji?
Kamu boleh kerja lebih masa, tapi masa kita 24 jam saja. Kita boleh kerja online. Apa lagi cara untuk tambah gaji kita? Mesti ada cara lain kan? Kerja sampingan, okey. Buat kerja sampingan, mungkin buat dua jenis pekerjaan. Okey, ada lagi? Kerja digital samalah. Okey, perniagaan online boleh. Kerja online, perniagaan online. Perniagaan online ialah mesti yang berkaitan dengan gaji ya. Kalau kerja online tu mesti ada naikkan boleh menjana gaji. Okay, so berapa sudah bagi saya tadi? Sudah 4 ke? Okay, sekarang masuk sini. Yang pertama, kerja lebih masa. Kerja sampingan. Okay, part time lah. Membuat perniagaan atas talian dan kerja. Betul lah. So itu kita panggil sebagai apa? Yang ASB tu kita panggil sebagai pelaburan. Melabur. Okay, melabur. Banyak. Dia punya interest lebih tinggi. Okay, so kita boleh kerja lebih masa, kerja sampingan, perniagaan online, pelaburan. Ya. Kalau kamu ada fikirkan lain, kamu masuk kat bawah sini. Ya, klik others. Okay, remember klik others, kamu boleh minta responden isi lagi. So, sudah siap. Mungkin responden nanti dia akan pilih banyak. Okay, tengok dia punya borang. Borang kita sudah siap. Mungkin dia rasa dia nak tingkatkan gaji dia. Dia ini semua betul. Mungkin bagi dia ini okey. Mungkin ini okey bagi dia. Mungkin dia ada cadangan lain dia tak bagi sini. Tak kisahlah berapa banyak tik dia letak. Kita terima saja. Sebab nanti dia punya keputusan, dia punya graf juga akan keluar. Okay. So, sudah siap. Then, mereka klik submit. So, borang kita sudah siap. Kalau kamu rasa cukup, okey lah. Kalau kamu nak baiki lagi, kamu baiki. Ya, mungkin sini kamu letak gambar ke, kamu nak cantikkannya sikit, kamu letak gambar. Okay, cari gambar, kamu letak. Kamu punya borang akan nampak lebih kemas lah. Okay, so borang kita dah siap ni. So sekarang macam mana nak share kepada orang yang nak isi. Okay, so kalau kita buat borang itu, dia masih lagi dalam bentuk yang belum share. Okay, so kita klik, kita tengok kita punya setting dulu. Setting kita okay tak? Setting kita perlu ke ambil email mereka? Tak perlu. So tak payah klik lah. Dan orang yang isi borang itu, kita jangan bagi dia orang yang ada MOE punya account. Kita untick. Jangan nanti dia tak dapat masuk pula. Okay, so responden boleh edit ke? Tak payah edit lah, dia klik satu kali saja. So ini semua tak payah, ini semua blank. Quiz tak payahlah sebab ini bukan soalan exam, tak payah bagi markah. So ini sudah siap, ini semua okay. Ini semua okay, antik semua antik. Kalau kamu nak bagi dia isi satu kali saja, limit lah supaya dia tidak isi banyak kali. Okay, seorang responden isi satu kali sahaja, limit to 1. Okay, so dalam general require sign in, limit to 1 respond. Okay, so save. So ini ialah setting. Okay, setting. Lepas tu kita nak send kepada responden. So kita klik send. So di sini kita ada satu link. Okay, sini ada satu link. Kamu pergi shorten. Dia punya link sangat panjang. Kita tak mau panjang-panjang, kita shorten dia. Dia jadi pendek macam ini. Okay. So kamu copy. Kemudian copy sini pun boleh.
Dan kalau responden kamu ada dalam WhatsApp, kamu send dalam WhatsApp. Kalau dia ada dalam Telegram, kamu send dalam Telegram. Mungkin dalam classmate kamu, kamu send kepada classmate, minta mak bapak dia. Okay, so saya punya screen sudah nampak ada satu respon. Okay, sudah ada 2 respon. Baik, sudah ada 3 orang isi. Dan saya boleh klik responses ini. Okay, saya boleh nampak di sini respon daripada Jun, daripada Chin, Marcia, Jennifer sudah masuk. Okay, Rachel juga sudah masuk. Okay, nampak tak ini? Sangat cepat. Kita dapat buat soal selidik dengan cepat sekali guna borang. Dan projek kamu boleh siap sekejap saja. Okay, so 5 respon sekarang. So ini address yang mereka letak, umur yang mereka letak, pekerjaan yang mereka letak, ya, nampaknya yang kerja kilang itu ramai. And then graf kamu boleh buat dalam bentuk catapai. Okay, up to you lah. Okay, contohnya kamu nak guna catapai ini sebab soalan kita ialah soalan ini nak bentuk grafik kan. So kamu boleh copy chart ini. Saya cuba tengok lepas tu kita paste ke dalam kita punya Google document. Okay, contohnya kat okay, saya nampak Jun sudah mula tulis ini jawapan Jun Okay, so mungkin nanti Jun kamu hanya perlu pergi sini. Mana kamu punya? Kamu pergi sini. Instead of kamu paste di sini, kamu paste. Kamu boleh buang graf ini, kamu boleh lukis dalam bentuk catapai. For example, you letak sini. Okay, then you boleh paste di bawah jawapan kamu. Ini contoh saya ambil Jun punya jawapan sini. Okay, ini Jun punya. So, dia paste kat sini. Nah, pastikan maklumat ini sama dengan kamu punya borang lah. Okay, so ini tukar jawapan ikut borang. Okay, so ini sudah siap. Then this one delete. Ini tak perlu delete. Okay, faham So sangat senang. Ini sudah siap ni. Okay, so saya rasa semua pelajar tahu macam mana buat So cukup senang. Okay, lepas tu barulah kamu mula tafsir kamu punya graf. Okay, tafsir ikut format. Masih ingat tahun lepas saya ajar kamu kan? Guna font sama kan, cikgu sudah ajar macam mana kamu copy and paste. Sama juga. Okay, so itulah yang senangnya sebab saya minta pelajar tingkat. So borang yang kamu buat itu memang sentiasa dalam kamu punya Google Drive. Okay, Google Drive kamu boleh tengok My Drive. Borang yang kamu buat dia ada di dalam Google Drive. Okay, contohnya sini ya, borang soal selidik. Dia tidak akan hilang Okay, so berapa orang kena buat? Satu kumpulan, satu borang. Jangan buat banyak sangat Satu borang cukup. Send kepada responden 20 orang isi. Kalau lebih daripada 20 orang isi pun tak apa. Ya, kalau ramai orang isi pun tak apa. Kamu masih lagi ambil data tadi. Tak kisah. Ya, ambil data daripada belakang. Then copy data ini. Ya, copy data ini paste. Dan data ini berapa orang kamu kena tengoklah sini. Kerja kerajaan 2 orang. Kerja kilang 2 orang. Kerja peniaga 3 orang. So masukkan ini dalam jadual. Faham